Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung kitab kita ni, kitab Sabilul Muhtadin oleh Syekh Muhammad Rashad Al-Banjari. Dalam bab lagi syarat-syarat yang diperbolehkan menyapu sepatu, kasut, khuf. Ada sebenarnya perkara. Kita bicara ada 4 perkara. Ya, pertama, suci pakai tu ketika suci dari hadas besar dan hadas kecil pakai sepatu dah. Yang kedua, jadi dia kena pakai yang tutup ni. Siapa pukul tadi lah. Yang ketiga, suci sepatu dengan suci, kasut dengan suci, jangan ada najis. Yang keempat, kasut tu hendaklah kuat dah. Ini kita nak bincang kelima lah. Kelima dah. Yang kelima, hendaklah sepatu kasut itu dapat mencegah masuknya air ke dalam kaki selain daripada lubang jahitan. Lubang jahitan itu dimaafkan. Kalau kita kira gini kan, askar ada lubang dia pun. Ke lubang yang terpaksa lah untuk nyawa kaki dah. Kena maaf lah, kita tidak nyawa kat askar. Jika tumpahkan air ke atasnya, maka tidak memadai sepatu yang tenung dari benang. Atau bulu atau yang seumpama itu. Kerana demikian itu tidak mencegah air masuk ke dalam kaki dan sekalipun kuat dah. Itu bingkup mazhab kita lah. Mazhab yang tidak syarat kulit ataupun petahan air ni. Betulnya kuat lah. Tapi kita ni tambah lah detail lah sikit kita ni. Tapi kalau sepatu itu ditenun dengan yang dapat mencegah air masuk ke dalamnya kerana tebalnya dan rapat benangnya, maka memadai juga. Tapi kalau benar tu rapat, benar tak guna kain tapi tebal lah kita kata dah, maka dia ni tak masuk lah dengan mudah lah. Payah sikit masuk. Kecuali rendah dengan lama, maka itu dimaafkan lah. Dia dikira tidak kasut tu kuat dan tidak masuk air lah. Kalau seorang memakai 2 sepatu pada setiap kakinya, seperti dipakainya satu sepatu, kemudian dimasukkan pula sepatu yang kedua di luarnya, dan kedua-duanya kuat, yang keduanya cukup syarat untuk disapu, maka dilihat. Kalau dimasukkannya tangannya ke antara 2 lapis sepatu itu, maka disapunya sepatu yang di dalam, maka memadai juga sapuan itu. Jika dia boleh masuk tangan dia, pah ke dalam, jadi pakai tak apa, jadi sapu itu dah. Jika disapunya sepatu di luar sahaja dan sampai air ke sepatu yang dalam dari jahitannya, maka dilihat. Jika maksudnya hanya menyapu sepatu yang luar, maka tidak madai. Kerana terputus maksudnya menyapu yang tidak sah disapu dah. Dan jika dimasukkan menyapu sepatu di dalam atau menyapu keduanya, atau tidak dimasukkannya menyapu kedua-duanya, maka dilihat dalam bentuk ini memadailah sapuannya. Ini bicara detail sangat dah. Mana masuk, mana tumbuh air, mana tak dah. Jadi kiranya sapu ni untuk mana satu dah. Jadi kita kira boleh berlaku lah. Sapu atas, sapu tepat yang kedua pun boleh. Pertama pun boleh dah. Itulah kira sebenarnya. Ramai ulama kontemporari yang memudahkan dalam bab ini. Tidak mesti lah. Mesti hak sapu hak meluar ke, ikut kita lah. Kalau kita sapu luar lah, sapu dalam lah. Inilah hukum sepatu yang berlapis kalau keduanya memenuhi persyaratan untuk disapu lah. Kita bicara ni lah syarat dia kuat ataupun dia ni kalis air lah, kita kata kalis air dah. Jika sepatu yang dalam tidak memenuhi persyaratan untuk disapu, maka hukumnya seperti lapisan sepatu yang di luar. Keduanya dianggap seperti satu sahaja dan hendaklah yang disapu sepatu yang di luar sahaja dah. Kalau dalam tu macam stocking, setengah tu pakai macam stocking dalam dah, luar tu baru kuat sikit dah. Jadi kalau sapu hak luar lah, tak sapu balik dalam stocking dah. Itu mengikut mazhab kita lah nah. Dan jika sepatu yang luar tidak memenuhi persyaratan untuk disapu, maka di luar tidak dihitung dan disapu ada sepatu yang dalam sahaja dengan memasukkan tangan di antara 2 sepatu dah. Tapi jika disapu sepatu yang di luar dan air sampai ke sepatu yang dalam, maka ada 4 bentuk dah. Ni kalau sapa ni kata dah. Bentuk yang pertama tidak memadai sapuannya apabila dimaksudkan hanya menyapu sepatu yang luar, dan dalam 3 bentuk dianggap memadai sapuannya ialah apabila dimaksudkannya sepatu yang dalam, atau dimaksudkannya menyapu keduanya, atau tidak dimaksudkan menyapu keduanya, atau tidak dimaksudnya salah satunya dah. Ni bicara detail sangatlah. Yang pentingnya sapu tu luar ke dalam. Yang pentingnya kita sapu ni kita nak ganti basuh kaki dah. Kita kalau ada 2 lapisan dah, stocking kasut dah. Hak kuatnya kasut. Kita sapu tak ada masalah lah. Kalau ada stocking kuat ataupun bahagian dalam ataupun setengah, kalau kita tengok orang Bangladesh, India tu, dia tabligh jual dah. Tempat tabligh ke apa, iaitu macam dia anggap khuf lah dah. Jadi khuf ni kan ada pakai kasut yang luar dah. Dia sapu. Kadang-kadang biasanya tamu sapu hak luar tu tak sapu di kasut dah. Tu tak ada masalah lagi dah.
Tapi kalau lah stocking tu dia pakai di luar khuf tu, stocking pun dah. Siapa atas stocking? Adakah tak boleh? Kalau kira kaedah sebenarnya, kalau kita tidak pakai mazhab setengah mazhab pun, kita mazhab kita ni pegang atas dasar masak air dia, ataupun atas dasar kuat dua kali tu lah. Kuat dan masak air dia. Jadi itu bicara detail sangat. Kalau kita kira lapisan luar dalam tak kisahlah, yang penting sapu ni. Bukanlah nak basuh, bukan syarat. Dia buat syarat saja dah. Sebenarnya kaki itu telah suci. Dia telah dibasuh, dia ambil sembahyang awal lagi. Lepas terpakai untuk rukhsah ni. Ni kaedah rukhsah ni. Jadi rukhsah itu mengikut syariat Islam tidak perlu untuk dibuka. Tu matlamat je. Jadi kita nak bicara detail siapa akan menyusahkan dak masuk air dah kata apa, tidak perlu benda gitu dah. Kalau luar tak kuat, dalam kuat nak. Kita siapa di luar tu masuk air kena alik dalam, tak kena alik dalam tak apalah. Yang pentingnya kita hanya buat syarat je sapu tu nak. Tu lebih patut, lebih faqih orang kata berbanding dengan telajak fikir kaedah untuk meraihkan kekuatan sepatu kasut ni, kekuatan kasut atau tidak masuk ke air dah. Tak kalis air. Fikir waktu lebih sangat siapa kalis sekali. Bicara siapa kalau siapa di atas tak masuk dalam air tu tak sah ke bawah tak sah benda tu dah. Kira buat syarat dah. Kalau kasut luar tidak kuat, dalam kuat, kita siapa di luar pun sah juga dah. Contohnya biasanya lah saya tengok di India, di Pakistan, India lah duduk Jepun tu. Dia sapu tu dia pecah lah kasut hak luar ni. Dia jadi macam stocking hak khuf dia tu dah. Dia sapu atas khuf tu lah. Tapi kalau dia sapu atas kasut pun boleh jugalah. Kalau dia semaya dengan kasut ni, sapu atas khuf kalau dia tak pecah kan. Pak semaya sekali kasut ni, sapu atas tu pun tak ada masalah dah. Kalau walaupun tidak sapu khuf tu, siapa menyerap, siapa kena pada kulit dalam khuf tu, tak apa jugalah. Pasal buat syarat ni, sebenarnya syarat. Jadi tidak perlulah kita pegang kemah keming ni siapa akan menjadi menyusahkan pula. Kalau terutama kasut yang payah dibuka dia. Payah untuk dibuka dia. Okey, jika sepatu yang di luar atau yang dalamnya tidak patut disapu keduanya, dua-duanya tak kuat atau tidak kali air dua-duanya, maka tidak memadai menyapu salah satu dari keduanya. Ini tak ikut syarat lah. Dan jika kedua sepatu itu patut disapu, kemudian sahabat carilah koyak pada sepatu yang di dalam pada hari memakainya masih dalam keadaan dibasuh. Ini wuduknya atau suci dengan disapu wuduknya. Boleh ia menyapu sepatu yang di luar saja kerana sesuatu yang di luar menjadi yang asal dia. Atau yang dalam menjadi lapisan saja dah. Jadi seolah-olah sepakat sepatu ni hak luar tu jadi sepatu dia. Tiba-tiba cari hak di dalam dah. Kita kira hak luar tu sepatunya dah. Hak boleh sapu ni untuk secara hak di dalam tu dah. Atau ia sudah berhadas, tidak boleh lagi menyapu kerana ia seperti hukum memakai sepatu dalam keadaan berhadas. Tidak menyabdai menyapu sepatu di atas sambungan anggota yang buntung, jabirah atau hak putus ni. Kerana jabirah dianggap sesuatu yang ada di atas yang disapu, maka seperti menyapu kepala yang di atasnya ada sorban, dan memadai menyapu sepatu yang belah tumiknya jika diikat dengan kancing sehingga tidak kelihatan kaki yang wajib dibasuh. Jadi yang pentingnya kita nak sapu ni tepatnya betul-betul habis lah. Kalau ada yang tempat terbuka kak, ia tak boleh jadilah. Sapu ni tak boleh sapu lah. Pusat ni lah, kalau berhadas pun berhadas dalam keadaan terbuka dah. Kalau tak terbuka lagi, bahagian yang kena wajib ambil semaya tu dah, kaki ni siapa ke buku lali dah. Selagi bahagian tu tak terbuka lagi, siapa ke buku lali, jadi tak perlulah. Maksudnya boleh sapu lagi lah. Cari setang mana pun balik dalam pun tapi tak terbuka dah. Ada lapisan luar, tak apa lagi lah, boleh sapu lagi lah. Okey, yang keenamnya, hendaklah menyapu dua sepatu itu selagi dalam masa yang dibolehkan menyapunya, iaitu 3 hari 3 malam bagi orang musafir. Jadi orang musafir ni dia boleh pakai kasutnya selama 3 hari 3 malam dah. Kita ni tak sampai tahap tu pak kita ni tak. Tapi orang zaman dulu dia memang musafir dia lama. So, jadi memang tak pecah lah. Kecing berok kau tidur kau apa pakai tu lah kan. Dia ikat terkemah keming, susah lah nak pecah so. Lepas tu kukuh lah. Kulit daripada kulit gapo jadi tahan lah. Jadi dia tu memang tak pecah lah. Memang kaki tak pecah berapa hari pun dah. Tapi tak pecah setang mana pun bagi musafir tak boleh lebih daripada 3 hari 3 malam. Lebih 3 hari 3 malam dia kena pecah, nak ambil semai semula, nak basuh kaki, pakam mula dah. Dan sehari semalam bagi orang yang bermukim duduk kapula dia, sehari semalam tak pecah pun tak apa. Talking ke kasut dia khuf dia tu tak pecah apa tak apa, boleh sapu atas tu sehari semalam.
Baik dahulu dari hari pertama umpamanya berhadas pada waktu maghrib. Jadi start kira bila ni mengikut mazhab kita pun iaitu start daripada waktu berhadas. Atau tidak terlebih dahulu dari hari pertama umpamanya berhadas pada waktu fajar, pada waktu subuh. Dan kalau berhadas pada tengah malam atau tengah hari hendaklah dihitung kadar hari yang telah lalu sehingga menjadi malam yang keempat atau hari keempat bagi orang musafir, atau dihitung kadar yang telah lalu dan malam yang kedua atau hari yang kedua bagi orang bermukim. Jadi kira apa? Dia kira start tu lah berhadas dah. Kalau tengah hari kan, maksudnya tengah hari esok lah pula dah. Dia kira gitu dah. Dia kira bermula dengan start berhadas. Contoh yang ambil semaya subuh lah. Tak ketuk sampai ke tengah hari ataupun sampai zuhur. Dia kira start zuhur tu lah baru kira saat bermulanya kira semalam, sehari semalam ke ataupun 3 hari 3 malam musafir dah. Dia start daripada start berhadas. Jadi yang ambil semaya sudah tu pakai kasut molek dah, pakai kasut khuf dia molek. Lepas tu dia tengah hari berketuk, baru tu dah dikira berhadas. Jadi masuk dengan orang bermusafir ialah orang yang dalam perjalanan atau berpergian jauh yang dibolehkan mengerjakan solat qasar. Itu baru dipanggil musafir, iaitu boleh kerjakan solat qasar. Bukan jamak. Jamak ni kena faham yang lain. Kita ni orang Melayu ni faham qasar dan jamak ni sama dah. Sedangkan dalam kitab fiqh pun qasar satu masalah, satu bab, jamak masuk bab lain pula. Qasar ni dalam keadaan musafir saja dia. Jamak ni banyak lagi, hujan pun jamak dalam mazhab kita pun dia. Termasuk juga orang sakit pun ada bincang bab jamak. Ataupun masyarakat tertentu dia. Masalah masyarakat tertentu macam pembedahan ke ataupun dalam keadaan yang jarang-jarang berlaku dah. Hujan ke dah. Atau bencana ke, pemerintah boleh semaya jamak, tidak sama-sama lah. Begitu jam dah. Kita zaman dah ni antara benda yang dibolehkan jam dah. Jam. Baru kita boleh jamak dah. Bukan qasar dah, jamak dah. 4 rakaat dah. Begitu juga orang berpembedahan dah. Begitu juga orang yang lah ni COVID ni. Ada perbincangan nak semayang mana dah. Dia beratus siap ke sebelum zuhur. Zuhur tak ada semayang, asal baru sudah. Cocok COVID ke atau swab test dah. Jadi sini ni jari-jari berlaku. Apabila jari-jari berlaku bolehlah dijamuk tapi tak boleh qasar dah. 4 rakaat lah. Dan dimasukkan dengan orang yang bermukim ialah orang yang menetap pada satu tempat yang tidak boleh mengerjakan solat qasar. Ke jamuk dia qasar. Ni musafir tak bicin buat jamuk lagi. Dah ni habis. Kalau ada duduk hotel relax sama jamuk semacam dia. Padahalnya duduk relax dah. Kalau kita tidak sulit, molek qasar saja dan tidak jamuk. Kalau tidak menyulitkan. Jamuk ni ikatnya sulit sikit lah. Ada kesusahan sikit ni. Okey, baik yang menetap dalam negerinya atau dalam berpergian singkat atau dalam berpergian jauh yang tidak boleh mengqasar. Ada setengah tu dia musafir kononnya dah. Kadang lah yang agak musafir dia dah. Dia klik kapur ni mokpok dia dah. Mopok dia tepi balas tepi masjid dengan azan. Dia tak pergi masjid. Tak kena tu dah tidak faqih panggil dia. Kaedah dia apabila dekat dengan masjid kita semaya berjemaah bersama-sama dengan tidak timbul fitnah sah dah. Dan dia tidak menyahut sarwan azan sah dah. Jadi banyak perkara lah ini masalahnya. Kecuali kita lorak ada masalah. Kalau kita tak lorak, kita duduk rumah ayah kita seminggu ke cuti ke apa 2-3 hari pun tak ada pergi mana-mana, tidak nak rehat sungguh dia di rumah ayah kita. Tak usahlah jamuk dia. Kita semayalah di basah masjid tu. Pasal kita ni tidak wajib juga sanggup panggil kalau tidak susah dia. Dan kita ikutlah tak payahlah. Qasar pun tak payah. Kita ikut orang tempat test itu dia. Awal masa tersebut dihitung dari akhir hadasnya. Jadi awal masa ni akhir hadasnya sebelum memakai sepatu. Bukan dari awal hadasnya. Baik hadas itu kerana kencing atau hadas kerana tidur. Atau hadas kerana tersentuh lelaki dengan perempuan atau hadas kerana menyentuh kelamin. Ini dah terangkan dalam kitab Tufah. Jadi dia ketuk dah. Adakah dia ketuk tu start dari akhir hadas dia? Tak, start daripada awal ambil semaya, awal suci dia. Lepas tu bukan ya akhir hadas dia. Dari akhir hadasnya sebelum. Awal masa kita kira ni dari akhir hadasnya, bukan daripada akhir yang ambil semaya lepas hadas dah. Akhir hadas dia sebelum. Lepas tu
Bukan dari awal hadasnya. Baik hadas itu kerana kencing atau hadas, kerana tidur atau hadas. Jadi ada khilaf ni gini, akhir hadas. Ada bincang gini. Start kira ni ada bincang, ada akhir hadas. Maksudnya dia lepas je hadas, dia ambil semaya. Itu akhir hadas ni dah. Habis akhir hadas ni tak. Jadi akhir hadas ia bukan daripada awal hadasnya dah. Lepas dia pakai sepatu, start ketung kita kata dah. Bukan start situ dah. Start dia ambil semaya. Ada bahan lah. Ni pendapat Ibn Hajar Al-Haytami ni. Bukan startnya kecing kau berok kau ketung ke apa, tidur ke apa dah. Tapi start daripada dia ni, start ambil semaya dia. Ada bahan yang perbahasan. Dah. Jadi start ambil semaya lah. Begitu dah. Ada seorang pendapat start ketung dah. Kalau seorang kencing atau tertidur sebelum memakai sepatu dah. Ni sebelum pakai ni dah. Kalau seorang kencing dan tidur sebelum pakai sepatu, dah masa keluar air kencing itu lama atau tidur semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari, maka dihitung awal waktu itu dan tenggelam matahari kerana akhir hadas kencing atau hadas kerana tidur. Apa sebelum pakai sepatu? Ni pakai sepatu, dia kena pakai sepatu dulu lah. Dia pecah sepatu tu boleh ambil dah semaya ke apa, dah tak jadi ni. Kita rasa posan dia tulis. Dan yang dikuatkan oleh Syekh Ramli dan kitab Nihayah, kalau hadas kerana tidur dan menyentuh alat kelamin atau perempuan, maka dihitung awal waktunya. Dari permulaan hadas, tidak dari akhir waktunya. Gitulah maksudnya bahas. Bukan pakai pecah sepatu dah. Masalah dia kalau dia ketung masa ketung ke ataupun masa mulai ismaya, bahan khilaf tu dah. Jadi mengikut Syekh Ramli Ibn Hajar Al-Haytami tu, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dari kitab Tuhfah tu, dia kata masa start ambil ismaya itulah dah. Baru bermula kira tu dah, sehari semalam atau 3 hari tengah malam. Mengikut Syekh Ramli ni start ketung dah. Start ketung tak? Maksudnya masa tu dia kira dah. Ketung masa zuhur dia ataupun sebelum zuhur ataupun pukul 9 ketung, 9 pagi ketung. Kira masa tu lah. Dia bukan kira masa nak main zuhur. Contoh gitulah dah. Jadi khilaf situ dah. Maka dari contoh tadi awal waktu dari terbit fajar bukan dari tenggelam matahari. Namun kalau hadas tu kerana yang lain dari yang disebutkan di atas, maka dihitung dari akhir hadas. Kalau selain daripada tidur lah. Ni ada bahan sebab tidur dan kencing. Kalau seorang berhadas dah memakai sepatu lalu mengambil wuduk, dan kakinya dalam sepatu disapunya, sedang itu ia berhadas lagi pada waktu yang dihitung dari hadas yang pertama. Kerana hadas sudah memakai sepatu dan waktu memakai sepatu diperhitungkan semenjak itu. Jadi hitungnya kena ni lah, sudah hadas sudah memakai sepatu dah. Hadas masa tu dia kira dah. Bukan maka start pakai tu dah. Start hadas dah. Ni pendapat Syekh Ramli lah. Kalau seorang menyapu di atas sepatu sesudah berhadas, sapu atas sepatu sudah berhadas. Dan hanya disapunya salah satu dari kedua sepatunya, sedangkan ia dalam keadaan mukim. Kemudian berangkat berpergian kemudian mukim. Detail lah. Maka dalam dua bentuk ini disempurnakan akan masa mukim sahaja. Ialah sehari semalam, bukan masa musafir. Dan tidak boleh lagi menyapu sepatu apabila telah lewat pada tengah hari sehari semalam. Jadi kalau dia sapu sepatu, ambil semaya, pakai kasut tu, jadi itu dalam keadaan asal dia mukim. Lepas tu baru musafir. Ni pendapat pasal kita dah. Jadi dia kira bermukim, kira dah. Dia kena pakai sehari semalam. Lepas tu lah baru jadi dalam keadaan musafir, baru dia boleh sapu 3 hari 3 malam. Tapi dalam bentuk yang kedua, ia mukim sesudah berpergian. Kemudian lewat dari sehari semalam seperti masuk ke dalam negeri. Sesudah 2 hari 2 malam, maka memadailah sapuannya pada masa yang lebih dari sehari semalam. Dan janganlah ia menyapu lagi sudah masuk ke dalam negeri. Jadi boleh lagi lah dah. Sehari semalam lah, kira sehari semalam dah. Dia jadi siapa tu dia musafir.
Biasanya lebih 3 hari, tapi tak boleh buat lebih 3 hari, kira macam sehari lah nah. Kalau berhadas sudah memakai sepatu lewat waktu solat, lalu keluar musafir, dan yang disempurnakan waktu musafir bukanlah waktu mukimnya. Jadi dia berhadas gini lah, dia pakai kasut dia. Lepas tu pakai kasut tu, sepatu tu, dia baru berhadas lepas waktu solat. Lalu keluar musafir. Nah. Dan dia yang disempurnakan waktu musafir bukan waktu mukim. Pula dah. Jadi dia kira ni, dia kira waktu musafir lah, walaupun dia ni pakai dalam waktu mukim ni. Jadi pula dah. Dan sunat bagi yang memakai sepatu sebelum berhadas memperbaharui wuduknya dari menyapu kedua sepatunya. Jadi kita ni kalau dah pakai sepatu memanglah ini hukum atas pakai sepatu pada orang yang senantiasa berhadas seperti keluarnya air kencing terus menerus, kemudian berhadas kerana yang lainnya, dan orang yang bertayamum yang bukan kerana kekurangan air seperti orang bertamu kerana sakit atau kerana terlalu dingin, maka tidak boleh menyapu sepatunya melainkan kerana memperbolehkan yang halal baginya. Untuk mengerjakannya kalau ia masih dianggap suci sehingga diperbolehkan memakai sepatu. Kalau hadasnya itu terjadi sebelum mengerjakan yang fardu, ia boleh menyapu untuk mengerjakan satu fardu dan berapa sunat. Nah. Jadi gitulah kalau ia hadas sebelum masuk fardu lah, sebelum zuhur kita kata. Lepas tu dia pun pakai lepas tu dia pun semaya. Dia betul lah ambil semaya saya sapu atas sepatu. Jadi dia boleh buat fardu dan berapa sunat tu boleh dalam waktu tu dah. Dan jika hadas dia sudah mengerjakan fardu, maka boleh menyapu untuk mengerjakan sunat saja dah. Kerana sapuannya tadi hanya untuk memberikan keringan dalam bersuci, dan kalau ia ingin mengerjakan fardu yang kedua, wajiblah atasnya menanggalkan sepatunya dan mengerjakan taharah secara sempurna dah. Kerana ia dianggap berhadas kerana telah mengerjakan fardu yang kedua. Maka seolah yang memakai sepatu itu terjadi hadas yang sebenarnya kerana taharahnya tidak mengangkat hadasnya. Kalau orang yang menderita penyakit keluar air kencing yang terus menerus dan orang yang bertayamum kerana sakit, wajib atasnya memakai sepatu dengan membasuh kaki. Orang yang bertayamum bukan kerana kekurangan air, baik kerana merasa sulit atau kerana sakit membasuh anggotanya, sekalipun yang demikian itu haram baginya. Kalau ia membasuh anggota akan mudaratkan baginya. Perempuan yang tertahid mutahayyirah, yang dibolehkan menyapu sepatu ni untuk mengerjakan sunat-sunat saja, kerana ia wajib mandi pada setiap kali hendak mengerjakan yang fardu. Maka perempuan yang mutahayyirah kalau dihubungkan dengan mengerjakan yang fardu, sama seperti separuh kesulitan yang dihadapi oleh orang yang keluar air kencing terus menerus. Orang yang bertayamum kerana kekurangan air tidak boleh menyapu sebahagian dari sepatunya, kerana kalau ia melihat air sekalipun sedikit maka tayamumnya batal. Tapi kait nak tayamum gapo dah, sepatutnya tayamum ni bak suku dah, tak ada kaitan di sini. Dia sapu sepatu ni, dia kait ni timbul sekali timbul kat, jadi pening kita dah ni. Sepatutnya tayamum suku tak ada air dah. Kalau dia tayamum dah habislah dah. Masa habis tayamum dia kena ambil semaya dah. Cuma dia start ni, apabila dia start dia pakai kasut dia dalam keadaan dia telah berair ada semaya, dia bukan bincang bab tayamum, dia bincang bab bersapa takhuf. Kalau tak ada air, dia bincang bab tayamum. Tayamum ni tak kira dia habis waktu kau dia tak pesak kasut dia, tiba-tiba tak ada air sungguh ni. Tak perlu macam pecah kasut dia dah. Lebih 3 hari 3 malam dia musafir, tak ada air tak cukup. Untuk minum saja boleh guna air. Jadi 7 seminggu kau gapo dia tak pecah kasut dia, memang tak ada air pun, dia tak perlu pecah pun kasut, dia pakai tayamum je dah. Sepatutnya gitulah. Tapi nak bincang detail-detail ni akan menyebabkan tak perlu. Dia pecah ke tak pecah serupa. Dan apabila dia cukup syarat untuk tayamum, tak ada air, tak boleh guna air, sakit ke apa, ataupun memang musafir siapa tak cukup air, maka dia bolehlah tayamum tanpa perlu kita tengok pecah kasut ke apa, pecah pun tak ada. Memang tak perlu pun sapu atas kasut dah, atas kaki dia dah. Dia kena sapu atas muka dengan tangan dia saja untuk orang musafir, orang yang ada masyaqqah kesulitan air dah. Jadi kita tak usah fikirlah macam detail-detail sangat dah. Mentahid mutahayyirah ni nak. Tahulah kalau istihadah perbincangannya macam air kecil tak adalah nah.
Jadi dia kena, kalau dia apa, dia macam biasa juga, dia tak perlu juga tayamum kalau dia kait dengan penyakit kesalahan baul atau kencing tak berhenti ni. Dia kena guna kaedah biasa lah ni. Kalau dia tak pecah kasut dia, kalau dia nak basuh pun, basuh kasut dia tak payah buai lagi lah. Tak payah buai juga kasut dia dah. Kasut dia macam tak adalah sehari semalam bagi mukim, 3 hari 3 malam bagi musafir. Dia tidak perlu dia fikir nak pecah kasut kau tak pecah kasut, tak ada. Dia tak ada kaitan orang sakit kau, orang mustahadah kau, ataupun gapo-gapo pun, ataupun jenis kait dengan tayamum tidak kaitan dia. Suku buat tayamum ni. Kalau tiba-tiba dia kena tengah-tengah dia tak sampai sehari semalam kau, lebih sehari semalam kau, tiba-tiba tak ada air, dia sapu muka dengan tangan juga. Tak ada kaitan lah pecah. Tak perlu pecah kasut pun dah. Tak ada kaitan dah. Okay, seterusnya yang ketujuh dah. Jadi kita janganlah pening hangat bab ni. Kita kiranya kaedah asal dia. Jangan kita sapa kecampur dengan tayamum ke apa, last sekali pening dah. Okay, seterusnya yang ketujuh. Yang syarat yang ketujuh, bahawa adalah yang disapu itu zahir mausnya, yang batas belakang qadamnya yang berbetulan dengan tempat fardu, maka tiada memadai menyapu zahirnya yang di atas yang tiada berbetulan dengan tempat fardu. Kena atas kaki betul lah. Dan tiada memadai menyapu batinnya yang di atas, dan jika berbetulan dengan tempat fardu sekalipun, dan tiada memadai menyapu zahir mauzah yang di bawah qadamnya, dan zahirnya yang berbetulan dengan tumiknya, dan zahirnya yang berbetulan dengan lambung qadam kakilah dan hujung jarinya. Dan memadai pada menyapu itu barang yang dinamakan sapu, dan jikalau dengan kayu atau dengan menghantarkan tangannya yang basah atasnya dengan tiada dilalukannya sekalipun, iaitu seperti perintah menyapu kepala jua dah. Sapu sikit saja nah, bukan basuh dah, sapu dah. Maka dari kerana inilah memadai menyapu setengah helai bulu yang di atas mauzanya, kerana mengikut baginya seperti memadai menyapu setengah helai rambut yang pada had kepalanya. Inilah yang dirajihkan Syekh Ibn Hajar dan Tufah. Adapun yang diiktimadkan oleh Syekh Ramli dalam Nihayah, maka bahawasanya tiada memadai menyapu bulu yang di atas mauzah bersalahan dengan menyapu kepala. Dan sunat menyapu zahir mauzah yang di atas belakang qadam kakilah, dan yang di bawahnya, dan yang pada lambungnya, dan pada tumiknya, padahal diguris dengan anak jari, maka perintahnya seperti bahawa dihantarkan sekalian jari tangan kiri di bawah tumiknya, dan sekalian jari tangan kanan di atas belakang jari kakinya, padahal dijaringkannya sekalian jarinya, kemudian diguriskannya sekalian jari tangannya kanan hingga sampai kepada batas mauzahnya, dan diguriskannya sekalian jari tangan kiri hingga sampai kepada hujung jari kakinya. Demikianlah dikerjakan pada kedua mauzah dengan sekali guris jua. Jadi ada sunat meratakan sapu pada sekalian mauzahnya, hanya adalah ia khilaful aula, dan makruh mengulang-ulangnya sapu, dan jika memadai ia akan dia sekalipun. Dan harus membasuhi dia ganti daripada sapu, tetapi adalah ia makruh. Kerana demikian itu membawa kepada mencacatkan mauzah dan merosakkan dia, dan diambil daripada ilat itu bahawasanya tiada makruh membasuh mauzah ganti daripada sapu jika adalah ia diperbuat daripada kayu atau barang sebagainya yang terhair lah. Syarat ke-8 dah. Kita baca hak 7 dah sudah. Bismillah semua syaratnya. Okey, ketujuh ni, tempat yang disapu adalah luar sepatu yang di atas belakang kaki, yang bertepatan dengan tempat yang fardu. Maksudnya basuh balik atas kaki lah dah. Adalah jari gapo balik atas kaki dah. Maka tidak memadai menyapu luar yang di atas yang tidak bertepatan tempat fardu. Maksudnya atas pada kaki lah dah. Apa betih tak boleh lah dah. Tidak memadai menyapu dalamnya yang di atas dan sekalipun bertepatan dengan tempat yang fardu dah. Dan tidak memadai menyapu luar yang bertepatan dengan samping belakang dan hujung jarinya. Maksudnya di atas kan. Dan memadai menyapu itu dengan dinamakan menyapu sekalipun dengan kayu atau dengan meletakkan tangan yang basah sekalipun tidak menyapunya. Tok sekali letak saja, tak tarik pun dah. Seperti dalam menyapu kepala lah, tok tangan saja pun jadi dah. Mengikut mazhab kita dah. Kerana itu memadai menyapu setengah helai bulu di atas sepatu yang mengikat kancing, seperti memadai menyapu setengah helai rambut dengan menyapu kepala dah. Jadi kepala kita pun sapu buat syarat sikit je dah. Tak perlu kita basuh dah.
Ialah dikuatkan oleh Ibn Hajar dalam kitab Tuhfah, namun yang dipegangi oleh Syekh Hamdani dalam Nihayah tidak memadai menyapu bulu yang di atas sepatu, berbeza dengan menyapu kepala dah. Tak serupa dengan sapu kepala dia kata dah. Dan sunat menyapu luar sepatu yang di atas belakang sepatu dan di bawahnya dan di sampingnya dan pada tumitnya dengan dibersihkan dengan anak jari dah. Maka dikerjakan seperti meletakkan seluruh jari tangan kiri di bawah tumit dan seluruh jari tangan kanan di belakang jari, di atas jari dah. Sambil menjarakkan jarang ke jari kaki, lalu disapu seluruh jari tangan kanan hingga sampai ke betis sepatu dan disapu semua jari kiri sampai ke ujung jari kaki. Demikian dikerjakan pada kedua sepatu. Ini pendapat khilaf sini lah. Ada pendapat kata sapu alik atas saja, tak perlu alik bawah. Syekh Ramli ni kata pakai ke bawah pun sahabat guna tangan kiri sapu juga dah. Ini telajak lah, kita kata over sikit dah. Tapi ada riwayat daripada ahli tu tak perlu sapu alik bawah dah. Dia kata melampau dah. Tapi Syekh Ramli ni kata sapu pas alik bawah pun sapu juga. Jadi tu sapu khuf ni. Jadi sebenarnya sapu ni mak syarat. Dia bukan basuh dah. Kita basuh dah kaki, kita tutup kaki tu untuk rukhsah, untuk keringan. Jadi tak perlulah kita siapa kena buat macam nak basuh ni. Sapu tu macam basuh nak suruh rata, tak perlu rata pun, nak buat syarat saja dah. Tidak disunatkan meratakan sapu pada sepatu, pada kasut. Kerana bertentangan dengan keutamaan. Jadi tak perlu rata dah. Jangan jadi was-was pula dah. Pakai kasut kemah keming dah, nak suruh rata pula. Dia bukan basuh. Dia buat syarat je dah. Buat syarat, bukan perlu rata dah. Makruh dah. Tak sunat kalau nak buat perata dah. Dan makruh mengulangi sapuan jika sudah dianggap madai dah. Sekali sapu lah. Bukan 3 kali. Bukan 3 kali, sekali saja dah. Sapu atas kasut ni sekali saja. Kalau ulang jadi makruh pula dia kata dah. Dan boleh membasuh sebagai ganti menyapu, tetapi makruh. Kalau doa lalu ni setengah jenis penyakit waswas dah. Pakai kasut dah tapi basuh pula dah. Tak ada pedah gitu dah. Bahkan makruh dia kata kerana demikian itu dapat merosakkan sepatu kasut lah, merosakkan kasut sebagai ganti dari menyapu. Kalau sepatu itu dibuat dari kayu atau lainnya tak apalah. Dia kata kalau tak herak, kalau tak herak kira tak ada berlaku lah, tak sebab kerja gitu pasal bertentangan dengan sunnah Nabi. Buat syarat saja dah. Jadi sebenarnya ya ada khilaf, ada kata sapu alik atas saja macam sebagaimana dikatakan oleh Ibn Hajar Al-Haytami dah. Jadi dia sangat buat syarat sapu tok saja pun jadi dah. Tak payah heret, tok je pakai jadi dah. Kalau heret pun tak apalah, tapi gitulah daripada ujung jari ke atas saja. Cuma Syekh Ramli ni begitu juga dalam Imam Ghazali pada sebut dah. Saya terbaca dulu memang dia buat 2 kali dah. So alik atas, alik tangan kanan tu guna alik atas. Tangan kiri tu buat untuk tapak kaki sampai ke ujung dah. Dia tariklah ginilah. Dia tarik tangan ni daripada ujung jari tu sampai ke atas, sampai ke betis ke pada berkurang. Kanan kiri ni tapak kaki ditolak. Habis seluruh tapak kaki lah nah. Gitulah berkurangnya. Tapi di segi dalil ni kita tengok tidak ada yang tak kuat lah dalil hak ni walaupun disebut oleh Syekh Ramli dan juga Imam Ghazali dah. Di segi kuatnya macam Ibn Hajar Al-Haytami ni pada nak alik atas saja sapu khuf. Benda ni terutama kalau kita musafir ataupun kita susah nak pecah kasut ataupun askar biasanya tak. Askar ni kalau kita tak pakai hukum rukhsah ni bukan dia lah. Pihak kagak, pihak askar ni cakap nak perang nak pecah kasut semua dah. Jadi tak usah jadi askar gitu dah. Bak jadi orang kapur. Nak jadi askar biar kena mudah bak semaya ni dah. Kena ambil rukhsah ni dah. Kena sapu atas kasut. Jangan duk cari nak semaya pecah kasut semua berdiri ke komuni lepas tu salah ke komuni tak, komuni jahat kita ni tak pandai. Jadi kita tak usah pecah lah kasut, kita kat askar dah. Kita kena memudahkan dalam bab cara semaya ni. Hendaklah yakin atau diduga keras. Okey, lah pedal lagi kita. Tak ada dah kali nak. Apalah kita sekat ni saja lah. Habis lah. Wallahu a'lam, kita sambung lepas ni pasal ada 2 syarat ni 8 dengan 9 perkara lagi. Bicara ke panjang pun tak kan. Wallahu a'lam, subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.